Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 18 Julai 2024. Kita ke berita utama. Jenazah Nur Farah Kartini Abdullah 55 tahun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung New Manis Bentan, Pekan Pahang pada pukul 5.20 petang tadi. Difahamkan selain penduduk kampung sekitar, beberapa orang kenamaan, ahli keluarga dan kenalan kepada Nur Farah Kartini ketika belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI turut hadir bagi memberikan penghormatan terakhir buat Allahyarhamah. Pada pukul 2.05 petang tadi, jenazah Allahyarhamah dibawa dari Hospital Sungai Buloh menaiki van jenazah UPSI diiringi kenderaan pengiring polis serta ahli keluarga. Jenazah tersebut telah dituntut oleh keluarga selepas keputusan sampel DNA yang mengesahkan identiti wanita yang ditemukan adalah mangsa. Terdahulu, misteri kehilangan Nur Farah Kartini sejak Rabu minggu lepas terjawab apabila mayatnya ditemukan di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Seri Keledang, Hulu Selangor pada Isnin lalu kira-kira 6 petang. Sementara itu, polis akan memohon sambung reman terhadap suspek lelaki berusia 26 tahun yang akan tamat pada Isnin depan. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han berkata, ini kerana siasatan kes masih di peringkat awal dan memerlukan maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan. Orang awam tidak perlu menunggu sehingga 24 jam untuk melaporkan kes kehilangan ahli keluarga maupun kenalan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, dakwaan perlu menunggu sehingga 24 jam selepas kehilangan ialah mitos yang sering disebarkan banyak pihak tanpa asasnya. Beliau berkata sekiranya sudah melakukan carian orang yang dirasakan hilang dan cuba hubungi tetapi gagal, boleh segera ke balai polis. Katanya lagi ini sebagai langkah awal bagi mengelakkan sesuatu insiden buruk berlaku dan individu yang dilaporkan tidak dapat dikesan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan menerima rawatan di Institut Jantung Negara IJN sejak Isnin lalu. Menerusi laporan Bloomberg, Mahathir yang berusia 99 tahun dirawat di IJN kerana batuk. Bagaimanapun menurut pembantunya Sufi Yusof, buat masa ini pihaknya masih menunggu laporan rasmi mengenai kesihatan pemimpin itu. Sejak beberapa hari lalu, bekas pemimpin ini sering mendapatkan rawatan di hospital akibat pelbagai penyakit termasuk serangan jantung. Kali terakhir beliau dimasukkan ke IJN pada 26 Januari 2024 untuk rawatan jangkitan dan pemerhatian sebelum dibenarkan keluar pada 18 Mac yang lalu. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung 6 bulan bermula hari ini. Usul tersebut lulus setelah undian belah bahagian dibuat di mana kerajaan memperoleh 110 undi sementara pembangkang hanya mendapat 63 undi. Terdahulu usul tersebut dibentang Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Datuk Seri Azlina Othman Said di Dewan Rakyat. Menurut usul tersebut, tindakan itu dibuat berhubung kenyataan Wan Ahmad Faisal di Parlimen pada 1 Julai lalu yang memaklumkan kepada Dewan Rakyat berhubung sepucuk surat layang yang tular dan didakwa mengandungi maklumat berkaitan dalam sebenar di sebalik pengambilan Malaysia Airport Holding Berhad MAHB. Selesai keputusan penggantungan tersebut, pihak pembangkang kemudiannya membaca doa kunut nazilah di Dewan Rakyat yang diketuai Zulkifli Ismail sebagai tanda golongan yang teraniaya meminta pertolongan daripada Allah dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang pelancong warga Maghribi mengaku bersalah atas tuduhan mencabul kehormatan seorang juruterapi spa di Pulau Perhentian Besut, Terengganu Ahad lalu. Nurul Yassin, 23 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri hari ini selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan dalam bahasa Inggeris. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah menggunakan kekerasan jenayah terhadap mangsa yang berusia 19 tahun dengan niat untuk mencabul kehormatannya. Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan.
Mahkamah kemudian menetapkan 6 Ogos depan sebagai tarikh jatuh hukum di Mahkamah Magistrate Besut sebelum membenarkan tertuduh dikad jamin RM8,000 dengan 2 penjamin warga tempatan. Pelakon Datin Intan Najwa, 27 tahun, kini hamil anak pertama selepas hampir setahun mendirikan rumah tangga. Intan atau nama sebenarnya Intan Najwa Abdul Wahid berkongsi berita gembira itu hari ini menerusi hantaran yang memperlihatkan perutnya semakin membesar. Dalam hantaran di Instagram itu, Intan menunjukkan video ultra bunyi bayi semasa melakukan pemeriksaan doktor. Pelakon kekasih rela paksa itu bagaimanapun tidak berkongsi butiran terperinci termasuk undi usia kandungannya. Sebelum ini, Intan selamat bergelar isteri kepada ahli perniagaan Datuk Ahmad Ashraf Azman pada Ogos tahun lalu. Kita ke berita dunia. Pelabuhan Israel di Laut Merah Eilat terpaksa rasmi diisytiharkan muflis berikutan penurunan mendadak dalam aktiviti komersial dan sumber pendapatan. Penurunan ini juga akibat sekatan tentera laut yang dikenakan oleh Houthi terhadap kapal kargo berkaitan Israel sejak November lalu. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Pelabuhan Eilat, Gideon Goldberg berkata, hanya satu kapal yang berlabuh dalam beberapa bulan terakhir selepas pihak Yaman menutup akses ke pelabuhan tersebut. Awal bulan ini, Pelabuhan Eilat menggesa kerajaan memberikan bantuan kewangan sejak Tel Aviv melancarkan perang terbaru di Gaza pada Oktober tahun lalu. Pada Disember lepas, Goldberg berkata terdapat penurunan sebanyak 85% dalam operasi sejak Angkatan Bersenjata Yemen melakukan serangan terhadap kapal berkaitan Israel di Laut Merah. Ketika itu, beliau menjangka Pelabuhan Eilat berkemungkinan perlu menghentikan sementara pekerja jika situasi tersebut berterusan. Belanda memperingati 298 mangsa pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine 10 tahun lalu. Upacara yang diadakan di Monumen Nasional MH17 di Taman Wachhausen berhampiran lapangan terbang Schiphol Amsterdam turut dihadiri wakil dari Malaysia, Australia, Britain, Belgium dan Ukraine. Perdana Menteri ketika itu Mark Rutte yang juga pengkritik tegar Presiden Rusia Vladimir Putin mendapat tepukan gemuruh berhubung usahanya semasa memegang jawatan untuk memastikan tumpuan antarabangsa kekal terhadap tragedi tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Belanda Dick Schoof yang mengambil alih jawatan awal bulan ini menegaskan keadilan terhadap mangsa perlu diteruskan walaupun ia mengambil masa yang panjang. Pada 17 November 2022, Mahkamah Belanda menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap 2 bekas ejen perisian Rusia, Igor Girkin dan Sergei Dubinsky, serta pemimpin pemisah Ukraine Leonid Karchenko secara tanpa hadir di mahkamah selepas didapati bersalah atas pertuduhan menyebabkan nahas MH17. Seorang lagi warga Rusia, Oleg Pulatov, dibebaskan oleh mahkamah meskipun berdepan pertuduhan yang sama. Dalam kejadian 17 Julai 2014, pesawat Boeing 777 dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh oleh peluru pepandu BUK buatan Rusia di timur Ukraine. Insiden itu mengakibatkan kesemua 283 penumpang dan 15 anak kapal termasuk 196 warga Belanda terkorban. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Sarawak berjaya menarik RM4.2 bilion dalam pelaburan yang diluluskan pada suku pertama 2024. Pencapaian ini adalah selaras dalam agenda pertumbuhan negara susulan pelancaran Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pencapaian ini juga meletakkan Sarawak di tempat keempat dalam aspek aliran nilai pelaburan. Sarawak juga disifatkannya sebagai negeri berpotensi menjadi peneraju bagi menarik lebih banyak pelaburan dalam pelaburan hijau berlandaskan beberapa inisiatif yang dilaksanakan negeri itu. Malah inisiatif negeri bumi kenyalang itu ke arah ekonomi hijau juga adalah seiring dengan agenda jangka panjang negara dalam Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan NIMP 2030.
Produk halal Malaysia berkait perubatan mendapat permintaan yang tinggi di peringkat antarabangsa selain daripada sektor makanan dan minuman F&B. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, industri halal negara ketika ini hanya tertumpu kepada sektor F&B semata-mata, sedangkan permintaan produk halal termasuk di peringkat antarabangsa meliputi banyak aspek. Jelas Ahmad Zahid lagi, selain produk halal berkait perubatan, ramuan untuk penghasilan produk juga mendapat permintaan yang cukup tinggi. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Pilah Datuk Adnan Abu Hassan ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat hari ini mengenai pencapaian tamat industri halal di Malaysia selain syarikat antarabangsa yang dilihat tidak mengambil kesempatan untuk mengguna pakai pengiktirafan halal Malaysia untuk produk mereka. Kita terus ke berita sukan. Peletakan Jawatan Pengendali Harimau Malaya Kim Pan Gon menyaksikan beliau perlu melunaskan pampasan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ekoran pembatalan kontraknya yang masih berbaki sehingga 2025. Menerusi laporan stesen televisyen tempatan, jurulatih dari Korea Selatan itu harus membayar lebih 3 juta ringgit nilai pampasan berkenaan. Namun FAM belum mengeluarkan lagi sebarang kata putus mengenai perkara tersebut. Timbalan Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata, sumbangan Panggon tetap menjadi perkiraan utama sebelum memutuskan jumlah tertentu yang harus dilunaskan. Sebelum ini, Panggon mengambil kejutan apabila mengambil keputusan untuk meletakkan jawatannya itu berkuat kuasa serta-merta atas komitmen peribadi. Jawatan pengurus bola sepak England ketika ini menjadi rebutan selepas penyandangnya Gareth Southgate mengumumkan peletakan jawatan susulan kekalahan pada perlawanan akhir Euro 2024 baru-baru ini. Antara nama yang menunjukkan minat dengan kerusi panas tersebut adalah bekas pengendali Chelsea dari Bayern Munich, Thomas Tuchel. Memandangkan beliau juga tidak terikat dengan mana-mana kelab pada ketika ini. Meskipun ada beberapa nama lain termasuk Eddie Howe dan Graham Potter yang dikaitkan dengan jawatan tersebut, namun sebahagian besar penyokong The Three Lions mendesak Persatuan Bola Sepak FA England supaya melantik Tuchel. Difahamkan pengendali kelarian Jerman itu juga sudah bersedia sepenuhnya jika khidmatnya diperlukan bagi membimbing England dalam persiapan bagi menghadapi saingan Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kredibiliti Tuchel selaku jurulatih tidak boleh dipertikaikan lagi apabila beliau berjaya mengemudi Chelsea memenangi Liga Juara-Juara, Piala Super Eropah dan Piala Kelab Dunia selain dinobatkan sebagai jurulatih terbaik FIFA 2021. Sebagai penutup 15 Minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 19 Julai 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Syasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.